iaitu by partial fraction. Okay, seperti yang saya inform banyak kali dah beritahu, sebab saya bukannya nak berkongsi ilmu pada pelajar untuk semata-mata exam saja, tak. Mathematics ni sebenarnya dia tak lari jauh daripada benda yang kita buat latihan tu untuk mengukurkan lagi macam mana kita nak selesaikan soalan yang tertentu. Macam integration. Awak dah tahu dah basic integration. So dalam banyak-banyak soalan, tak semua soalan basic. Bukannya soalan yang seketul satu sebutan, dua sebutan, tak. So ada soalan yang melibatkan hasil darab, ada yang hasil bahagi. That's why kena guna techniques of integration. Okay, so teknik ni digunakan untuk menyelesaikan soalan yang kompleks ataupun soalan integration yang kompleks, terutamanya yang melibatkan hasil darab atau bahagi ataupun yang ada kuasa. So kalau hasil darab ke hasil bahagi ke, semua dah ada dalam, kita dah belajar dah by parts dengan by substitution. Sebab by substitution dengan by part ni dia bukanlah spesifik daripada hasil bahagi ke hasil darab, tak. Dia kadang-kadang ada bagi hasil darab, dua-dua ada hasil darab, ataupun dua-dua ada hasil bahagi, macam tu. Jadi kita dah detect. Tapi satu lagi kaedah ialah by partial fraction. So partial fraction ni kalau dalam bahasa Melayu, maksud partial fraction ni adalah pecahan separa. So kalau dalam modul awak tu ni, partial fraction ni maksud dia pecahan separa. Separa ni kata kunci, kata dasar, kata jamak kepada separuh. So kalau kita banyak separuh, so dia akan jadi separa. Okay. So kalau nak nampak macam mana yang separuh tu, maksud macam ni. Ni original dia pecahan yang asal kan. Ni pecahan yang asal. Ini pecahan. Dia ada satu je pecahan tu. So kita nak integrate yang bentuk macam ni. Jadi kita nak guna by substitution pun tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab by substitution dia kena ambil satu je, salah satu U. Nak ambil by parts, lagi lah. Awak nak pilih 3 lagi ni. So dia menjadi masalah. So kompleks yang bentuk macam ni, kalau ada pecahan. So partial fraction ni memang spesifik kepada soalan pecahan lah. Kalau ada soalan hasil darab tak. Dia memang pecahan je. Partial fraction. Fraction tu maksud dia pecahan. So daripada pecahan ni, kita kena pecahkan kepada beberapa pecahan. That's why nama dia partial fraction. So pecahan ni dia akan tukar kepada 2 pecahan. So sekarang ni idea untuk menggunakan partial fraction, step pertama adalah kita kena pecahkan dulu satu pecahan ni kepada beberapa pecahan. Itu konsep dia. Cuma masa kita nak pecahkan kepada beberapa pecahan tu, dia kena ada syarat, iaitu kena lihat kepada bahagian bawah. So dia depends on, okay? So dia akan bergantung kepada, depends on type of denominator. Denominator. Sebab kita kalau pecahan ni, pecahan kalau kita ada P over Q, ni kan pecahan kan biasanya. So atas ni kita panggil sebagai numerator. Okay, penyebut. Numerator. Yang QX dekat bawah ni kita panggil sebagai denominator, pembahagi. Pembahagi. Jadi kan kalau nak buat benda ni, pembahagi apa tu? Denominator. Denominator. Okay, so kalau nak buat soalan partial fraction ni, yang penting sekali adalah awak kena tengok jenis-jenis denominator dia. Baru kita tahu kita nak pecah tu kepada bentuk macam mana. Okay? Jadi dalam modul awak ni, dia dah bagi 3 jenis denominator. Bukan numerator denominator. Okay, so jenis yang pertama, type 1 adalah denominator dengan distinct linear factor. Ini kata kunci dia. Distinct linear factor ni, distinct ni maksud dia berbeza. Distinct ni maksud dia berbeza. Linear factor ni berbeza faktor linear. Ataupun kita panggil sebagai faktor linear yang berbeza lah. Kalau linear, sebutan dia apa? Linear. Sebutan dia adalah AX tambah B. Okay. So kalau bawah dia ni adalah linear, so awak kena tukar bentuk dia sebagai A sama dengan AX tambah B. Dia kena letak bawah ni AX tambah B. Itu yang jadi dia punya sebagai denominator with linear. Okay. So ni jenis yang pertama. Nak tengok kat mana? Tengok dekat bahagian bawah je. Atas tak penting. Bawah je tengok. Okay, pertama denominator with linear. Yang kedua pula denominator with quadratic that cannot be factorized. Panjang sikit lah. Sebab dia punya denominator tu adalah terdiri daripada kuadratik. So kalau kuadratik ni
adalah bentuk dia ax square plus bx plus c. Apa maksud yang cannot be factorized ni? Maksudnya kita tak boleh faktor dia menjadi linear. So kalau ada kuadratik yang boleh faktor, kalau dia boleh faktor, if can be factorized, then it is linear. Kuadratik ni kalau dia boleh faktor, dia akan jadi linear. Dia takkan jadi kuadratik dah. So syarat dia mestilah kuadratik yang kita ada tu yang tak boleh faktor. So macam mana kita nak tahu dia boleh faktor ke tak? Awak kena check. Check guna kalkulator. Check yang guna kalkulator tu, yang EQN tu. Check equation. Awak check guna kalkulator. Kalau dia boleh faktor, maksudnya dia akan jadi jenis yang pertama. Kalau tak boleh faktor, barulah kita decide dia sebagai jenis yang kedua, iaitu denominator with quadratic that cannot be factorized. Nanti kita nak contoh Okay, so apa beza kalau linear dengan kuadratik ni? Kalau kuadratik ni, atas dia ax plus b, bawah dia adalah kuadratik. Macam tu. Sebab dia kena one less order. Maknanya kalau bawah dia kuadratik, atas dia mesti one less order, iaitu linear. Macam tu. Tapi kalau yang tadi ni, ni linear. So atas ni akan jadi constant. Dia kena one less order. Kita ada constant, linear, kuadratik, cubic, kuartik kan. Banyak lagi. Okay, so ni jenis yang kedua kuadratik. So kena check dulu. Check, make sure dia memang tak boleh faktor. Barulah kita katakan dia sebagai kuadratik. Okay. Yang ketiga dalam buku awak adalah denominator with repeated linear. So ni dia repeat. Repeated linear ni maksud dia berulang. Actually tajuk ni awak dah belajar dalam matematik 1 dulu. Okay, so tak ada masalah lah sebenarnya. Cuma matematik 1 dulu, dia pergi kepada types yang keempat, iaitu repeated quadratic. Cuma untuk integration ni kita belajar yang basic dulu. Iaitu linear, quadratic dengan repeated linear. So kalau repeated linear ni maksud dia ax tambah b juga. Tapi dia ada kuasa n dekat luar. Ikutlah n dia tu 2 ke 3 ke, dia ikut kadar dia berulang tu. Okay. Alright, jadi sekarang kalau repeated dia memang kena berulang lah ikut dia punya kuasa dia sampai kuasa n. Ni cara dia. Okay. Jadi sekarang benda ni kita kena tukar dulu sebelum kita integrate. Sebab kalau soalan by partial fraction, awak kena tukar dulu bentuk dia menjadi beberapa pecahan, kemudian barulah kita integrate. Okay, so sebelum tu saya pergi kepada ni nota nanti saya bagilah. Okay, so macam tadilah. Sebab dalam nota awak ni dia tak ada bagi contoh, dia just tulis macam ni je. Kata kunci dia yang ni je lah. Yang ni kalau linear, yang ni kalau kuadratik, and then yang ni kalau repeated linear. Repeated linear panjang sikit lah sebab dia kena berulang sampai n kuasa yang dia bagi tu. Okay. Alright, so kita try tengok yang saya bagi kat depan ni. Okay, so yang pertama, denominator with distinct linear factor kan. Okay, so distinct ni berbeza. Maknanya kalau x tolak 5 dengan x tambah 4 ni mesti kuadratik linear yang berbeza. Dia tak boleh linear yang sama. Kalau linear yang sama, dia akan jadi repeated. Okay, so yang ni x tolak 5, ni x tambah 4. Jadi, ini adalah jenis linear lah. L, linear. Sebab dia akan jadi dua pecahan. So macam mana kita nak pecah? Ni kan ada dua kurungan kan. So kalau ada dua kurungan, maksudnya dia akan dapat dua pecahan hasil tambah. So tu je cara dia. Kita nak pecah, dia akan dapat dua. So satu tu kena tulis x tolak 5, kena ikut. Satu lagi kena tulis x tambah 4. Kena follow sebiji, tak boleh beza Ni x tambah 5 dan ni x tambah 4. Okay, so atas ni macam saya cakap tadi, kalau bawah ni linear, atas ni kena one less order. Satu yang rendah pada dia, pangkat dia. So dia akan jadi constant. So kalau constant, dia kena letak sebagai A, B. Normally kita letak sebagai abjad A, B, C, D, E lah. Ada juga kalau dalam setengah buku rujukan dia letak A1, A2 boleh. Tapi saya bimbang kalau awak tulis A1, A2 jadi keliru. So baik awak letak A, B, C, D sebab dia tak banyak pun sebenarnya. Okay, so A, B, C lah. A, B, C, D, E ikut lah. Okay, so yang ni disebabkan dia ada dua linear yang berbeza, dua kurungan je. So that's why dapat dua pecahan. Okay, apa jadi kalau soalan macam ni pula? Dia ada tiga pecahan linear. 1, 2, 3. So dia akan dapat berapa pecahan? Nak pecah ke berapa-berapa? Kalau ada tiga pecahan kat bawah, tiga kurungan. Siapa boleh jawab? Kalau ada tiga, dapat? 3.
3. So, pecahan pertama tambah pecahan kedua tambah pecahan ketiga. So, reflect kepada bawah tu X tambah 1, X tolak 1 dengan X tolak 5. Okay, so ni salin. Atas ni jangan salin pula Atas ni tak jangan salin. Nanti kita nak cari nilai dia. So, atas ni kita letak sebagai A, B, C. Kenapa? Sebab bawah linear, atas should be constant. Okay, so settle lah. Yang ni lah linear factor. Tak kira lah dia bagi 4 ke, dia bagi 5 ke. Awak tetap akan pecahkan mengikut kurungan dia. Okay. So ni yang kita buat ni sebenarnya adalah dinamakan sebagai decomposition of rational function. Decompose. Kalau guna ayat kita panggil reduce, boleh juga reduce. Maknanya kita pecahkan kepada beberapa pecahan yang lain. Reduce, decompose. Sebab tu lah kalau ada cari partial fraction, kalau dia tulis dalam internet decomposition of partial fraction, maksudnya kita tukar bentuk. Tukar daripada satu pecahan kepada beberapa pecahan. Itu dinamakan sebagai decomposition. Okay? Sebab nanti kan kenapa tujuan kita decompose? Sebab kita nak integrate yang ni kan asalnya. Tapi complicated sebab atas ada X kuasa 2, bawah ada X kuasa 3. So cara dia kita kena pecahkan biar dia dapat single macam ni. So bila dapat macam ni, kita barulah boleh integrate. Kenapa? Sebab integrate ni satu-satu ni dia akan dapat function ln. Jadi tak perlulah kita nak guna by parts ke by substitution ke, tak perlu. Sebab dekat sini bila kita asingkan satu-satu, tujuan dia adalah untuk memudahkan integration yang menghasilkan fungsi ln ataupun logaritmik. Okay, sebab tu dapat 3 pecahan. Okay, next yang kuadratik yang tak boleh difaktorkan. Okay, so first, kalau tengok kat bawah ni, yang soalan ni dia bagi X tolak 1. X tolak 1 ni memang kita tahu ini adalah linear. Tapi pasangan dia X kuasa 2 tambah 1 iaitu kuadratik. So kalau ada kuadratik dengan linear, menang kuadratik lagi lah sebab dikira higher order. Jadi kita akan ada function kuadratik. So function kuadratik X kuasa 2 tambah 1 ni, awak kena check dulu tau. Awak kena check, maksudnya awak kena masukkan nilai A dia 1, B dia 0, C dia 1. Masuk dalam kalkulator awak. And then awak check. Dia ada tak punca yang nyata? Maknanya dia boleh faktor tak? So bila kita check, dia tak boleh faktor. Okay, maknanya dia memang akan dapat nilai yang besar. Bukan besar, dia akan dapat nilai yang II tu, complex number. Jadi inilah kita panggil sebagai kuadratik yang tak boleh faktor. So dia proceed macam biasa je. Jadi nak tak nak kena check dulu Ni awak ambil ni dulu, nilai ni, and then awak check dulu menggunakan kalkulator. Okay, so kita nak confirm je yang dia ni bukan jenis linear. Okay, kalau buat juga tak check tapi benarnya dia adalah linear, salah. Okay, so X kuasa 2 tambah 1 ni maka dia akan jadi kuadratik. So dia ada 2 kurungan kan, ni 1 dengan ni 1. Jadi dia akan buat 2 kurungan. So dia tulis je lah X tolak 1 dengan X kuasa 2 tambah 1. Okay, jadi sekarang kalau bawah ni linear, atas ni constant, so dia kena letak A. So for sure lah kan dia dapat A. Cuma yang ni, kalau yang ni adalah kuadratik, ni kalau adalah kuadratik, atas ni one less order, iaitu mesti letak dalam bentuk linear. Pasangan kuadratik less one order adalah linear. Jadi kalau ikutkan, dia kena letak sebagai A X tambah B lah. Kalau ikut dalam buku kan, dia bagi ni, dia bagi A X tambah B. Tetapi disebabkan linear ni, kuadratik ni, A tu kita dah guna dah untuk linear bawah ni. Jadi dia kena continuously, jangan berulang. So dia kena padang A ni, dia kena padang B. So gantikan dengan continuous abjad, iaitu kita ambil B, kita ambil C. So dia akan jadi BX tambah C. Okay, jangan letak berulang lah. Jangan letak AX tambah B juga. Nanti dia akan jadi missing value untuk data dekat sini. Jadi dia kena guna variable yang berbeza. Okay. Jadi inilah penerangan macam mana kuadratik boleh dapat yang BX tambah C ni. Kalau awak letak yang ni kat depan dulu, dia akan jadi AX tambah B. Dia depends on susunan awak. Dan susunan dia ni, saya nak bagi tahu kalau susun yang ni kat depan dan susun yang ni kat belakang tak jadi masalah besar sebab dia sama je. Cuma nanti jawapan awak akan berbeza lah dengan skema ke ataupun dengan jawapan kawan sebab susunan awak dah lain dengan variable awak pun dah lain. That's why dia akan dapat lain. Cuma betul lagi. Okay. Alright, next soalannya ni. 2x tolak 5 bahagi dengan x kuasa 2 tolak 3x tambah 1. Okay. So x dekat luar ni, jangan lupa yang x dekat luar ni adalah linear tau.
Walaupun X dia seketul kat situ, dia sebenarnya linear. Jangan expand. Okay. Cuma yang kat dalam ni, cuba check. X kuasa 2 tolak 3X tambah 1. Boleh faktor tak? Masuk nilai A, masuk nilai B, masuk nilai C. Dia dapat berapa? Kalau masuk tu. Dia boleh faktor? Sebenarnya tak boleh Sekejap. Tak boleh ni. Semalam. So yang ni dia tak boleh faktor. Check lah. A dia 1, B dia negatif 3, C dia 1. Kalau dapat kalkulator awak macam bentuk I tu, maknanya dia tak boleh faktor. Okay? Alright, so kita akan pecahkan lah. So dia akan dapat pecahan pertama, pecahan kedua. So pecahan pertama ni adalah linear ni. Walaupun dia seorang diri, ini sebenarnya linear dia iaitu X. Okay, so bawah ni pula adalah X kuasa 2 tolak 3X tambah 1. Jadi atas ni dia akan jadi A, yang atas pada ni adalah BX plus C. Semua positif. Okay, settle So pastikan yang kuadratik ni paling penting awak kena detect dulu ataupun confirmkan dulu yang dia tak boleh factorize. Baru kita proceed kepada pecahan separa. Okay, last kali contoh yang saya tunjuk pasal repeated linear, repeated berulang kan, dia ada kuasa. So kuasa dia ni dia berada dekat luar kurungan. Sebab tu nama dia repeated. Kalau kuadratik kuasa dia dekat X kuasa 2. Itu kuadratik. Tapi kalau repeated berulang, kuasa 2 tu berada di luar kurungan. Okay. Jadi nama apa berulang kan? So kalau berulang maknanya awak kena mengulang pecahan berkenaan. Jadi kalau contohnya dekat sini kita ada satu pecahan, satu kurungan, dua kurungan kan? Jadi bila berulang 2 kali, maksudnya sini akan dapat 2 kurungan dan 1 kurungan. Ataupun satu pecahan dengan 2 pecahan. Jadi total dia berapa? 3. Jadi dia akan dapat sini 1, 2, 3. Walaupun dia ada 2 kurungan sahaja, dia sebenarnya akan dapat 3 pecahan sebab ada berulang kat sini. Okay, so cara dia pertama, X tambah 1 ni awak tulislah kat bawah ni. Dia dapat X tambah 1. Okay, X tambah 4 ni, dia akan buat X tambah 4 dulu. X tambah 4 ni maksudnya X tambah 4 yang berulang sekali. Lepas tu kan dia berulang 2 kali kan. Jadi dia kena sambung satu lagi. X tambah 4 berulang sebanyak 2 kali. Macam tu. Okay. Jadi dia akan dapatlah 3 pecahan. Contohlah kalau saya buat cos 3 kat sini. Ni saya buat cos 3 kat sini. So kalau cos 3 dia kena tambah je kat belakang. Tambah satu lagi. Berulang sebanyak 3 kali. Iaitu X tambah 4 kuasa 3. Okay. So kalau kita susun abjad dia akan jadi sini A, B, C, D. Kenapa dia A, B, C, D? Tak jadi A X tambah B. Sebab bawah ni sebenarnya linear, atas constant. Ni linear, constant. Dalam ni linear, constant. Dalam ni linear, constant. Kalau ada X kuasa 2 dekat dalam dia, barulah kita akan jadi CX tambah D ataupun E lah. Okay. So ni repeated linear. Okay, next seterusnya. 14 tolak X kuasa 2 bahagi X kuasa 2 tolak X tolak 5 tolak X tolak 1. Darab ni. Okay, saya nak tanya. Ni X kuasa 2 ni repeated ke kuadratik sebenarnya? Ni kuadratik. Okay. Alright, so memang betul. Dia memang sebenarnya X kuasa 2 ni adalah kuadratik sebenarnya. Sebab dia adalah X kuasa 2 tambah kosong X tambah kosong. Tapi ini kategori boleh faktor. Kenapa saya kata boleh faktor? Sebab dia akan jadi X darab dengan X. Maka dia akan jadi repeated linear. Boleh faham dia walaupun memang kita tahu X kuasa 2 tu adalah kuadratik, tapi sebab dia adalah X darab X, iaitu linear darab linear. Jadi dia takkan jadi kategori kuadratik cannot be factorized. Dia adalah sebenarnya repeated linear. Walaupun dia dapat X macam ni. So ingatlah nanti kalau ada soalan final nanti dia bagi macam saja nak kelirukan awak, dia nak tengok boleh faham tak beza kuadratik cannot be factorized dengan repeated linear. X kuasa 2 adalah sebenarnya kategori repeated linear. Jadi bila repeated linear maksudnya awak kena buat 2 pecahan untuk X ni sahaja. So dia akan dapat sini X dan dia akan dapat sini X kuasa 2. Okay. Kemudian barulah kita tambah lagi 2 pecahan, iaitu pecahan yang ni lah X tolak 5 dengan X tolak 1 ni. Macam tu. Okay. Jadi pastikan awak faham yang pasal repeated linear dengan kuadratik tu beza dia. So atas ni dia akan jadi A, B, C, D. Okay.
So setakat ni ada tak soalan nak tanya? Tak ada, madam. Tak ada Okay, so harapnya yang ni boleh faham lah kalau yang X kuasa 2 ni walaupun nampak macam kuadratik tapi sebenarnya memang bukan nampak. Dia memang sebenarnya function kuadratik tapi dia tak memenuhi ayat yang cannot be factorized ni. So dia pergi pada repeated linear. Alright, so settle. Okay, kemudian sekarang step untuk integrate by partial fraction dia ada 2 je. Step dia simple je. Yang pertama memang kena buat decompose partial fraction. Memang buat saya tadi lah kena tukar ABC kan. Yang kedua terus dia integrate. Okay, so saya nak terang pasal integrate integrate. Okay, tadi kan masa kita belajar, sebab saya suka terang konsep dulu. Masa kita belajar linear factor tadi kan, masa kita tukar kepada ni semua ni, kalau awak tambah simbol integration ni, tambah simbol integration semua ni, saya tambah ni integrate ke, ni semua ni akan dapat function ln. Okay, kenapa? Sebab kalau kita integrate 1 per A X tambah B ni, dia akan dapat 1 per A ln AX tambah B tambah C. Okay, jadi kalau mana-mana yang masa kita lepas buat partial fraction ni, tolong ingatlah. Lepas kita dah tukar jadi partial fraction, semua jawapan distinct linear factor kalau integrate memang dia akan guna formula log, log log ataupun ln lah. Sebab dia akan jadi kuasa negatif 1. Okay, alright, yang kedua, okay, yang denominator cannot be factorized. Okay, yang ni, okay, ni tengok betul cannot be factorized, hati-hati. Sebab apa? Yang ni kalau kita integrate, yang ni integrate juga. Okay, untuk yang ni memang akan jadi fungsi log. Ni memang akan jadi fungsi log. Sebab dia adalah 1 per AX tambah B. Boleh faham Tetapi untuk yang ni, dia bukan jadi fungsi log. Yang ni dia akan jadi by substitution method. Sebab apa? Sebab bawah X kuasa 2 tambah 1 dan atas ni dia akan jadi cancel out dengan bawah nanti. Kita tengok nanti lah. So yang ni kebiasaannya lah, yang ni kebiasaannya dia akan jadi guna kaedah by substitution method. Sebab dia kena ambil U bahagian bawah and then kena cancel out bahagian atas. Tapi tak boleh kata juga, tak semesti kata by substitution. Kadang-kadang dia boleh jadi by parts kat sini. So hati-hati dekat bahagian yang ni sebab dia kat soalan yang ada X kuasa 2 tambah 1. Okay, sama juga yang ni. Yang ni kalau kita integrate A per X ni, dia akan jadi log ataupun ln macam biasa. Tapi yang belakang ni kalau kita integrate, make sure dia kena guna kaedah lah by substitution ataupun by parts. Bergantung kepada kesesuaian soalan. Kita tengok nanti Okay. Kalau untuk yang repeated linear pula, okay, repeated linear, okay, yang pertama yang tak berulang ni, semua ni akan jadi log. Sebab dia just 1 per X tambah 1, 1 per X tambah 4 kan. Tetapi kalau untuk yang soalan yang ni yang ada berulang ni, kuasa 2 ke kuasa 3, yang ni dia apa? Fungsi apa ni? Siapa boleh tahu? Siapa boleh bagi tahu saya? Kalau fungsi yang belakang ni, kalau kita integrate, dia dapat kategori basic formula yang mana? Kalau dia tak akan jadi ln tau, dia tak akan jadi ln. Ln kalau X tambah 1 je. Kalau yang ni kan, dia guna apa? Formula apa? Siapa boleh tahu? Tak nak try ke? Polinomial medium. Ya, exactly. Polinomial Polinomial. Sebab apa polinomial? Ingat tak yang kalau ada kuasa kat bawah ni, kuasa 3 ke ni, kuasa ni, dia kena naikkan ke atas. Dia kena naikkan ke atas sekejap. So yang ni kan, dia kena naikkan ke atas dulu kuasa dia, ni naik ke atas ni. Jadi kan kalau untuk repeated linear, memang yang kalau bentuk macam ni, dia akan jadi polinomial. So awak kena guna formula yang ni. Integrate AX tambah B kuasa N ni. So kalau naik atas, dia akan jadi negatif lah kan. So bila awak differentiate, dia akan dapat AX tambah B kuasa N tambah 1 bahagi N tambah 1 and then darab dengan A. Jadi yang bentuk
ini dengan ini. So dia akan jadi polinomial. Yang lain jadi ln. Yang tak ada kuasa Okay. So dalam tiga bentuk ni, tak faham konsep dia, yang paling simple yang memang tak ada bisubstitution, yang tak ada polinomial adalah bentuk ni. So untuk linear factor ni dia akan jadi ln semua. Okay, tapi kalau untuk quadratic that cannot be factorized disebabkan ada kuasa 2 dekat x kuasa 2 ni, dia kena guna teknik sama ada by substitution ataupun by parts, yang mana bersesuaian lah. Okay, tapi kalau repeated linear, yang mana yang berulang iaitu bahagian kuasa 2 ke kuasa 3 ke kuasa 2, dia akan jadi kategori integrate polinomial. Jawapan dia tak ada ln. Yang ada ln yang ni saja, yang integrate x tambah 1 ni je ke, yang ni je sebab dia kuasa negatif 1. Okay? So harapnya boleh faham. Dia sama je kalau belajar sampai denominator repeated kuadratik ke, repeated cubic ke, awak pegang konsepnya, awak faham, so awak boleh selesaikan soalan tu. Okay? Jadi sekarang, lama saya terang ni. Okay. Jadi sekarang ni kan, nak pecah tu, step pertama nak pecah tu kena faham lah. Kemudian kita nak integrate. Jadi kita pergi pada practice. Practice ke example. So example dulu lah. Okay. Saya pergi pada example soalan A dalam modul. Satu je example saya pergi. Lepas tu saya akan pergi pada practice. Okay, soalan ni contohnya dia bagi 6 bahagi x kuasa 2 tambah 4x tambah 3. Kalau awak nampak ini sebenarnya adalah kuadratik, tapi awak kena check dulu. Okay, check dulu guna EQN. Sebab kita nak tahu bahawa yang dia ni adalah betul-betul kuadratik that cannot be factorized ataupun tidak. So bila kita check EQN, maksudnya awak kena masukkan nilai A dia 1, B dia kita masuk 4, and then C dia masuk 3. So nanti nilai X dia tu dia akan bagi sebagai negatif 1 dengan X dia bagi negatif 3. So bila dia bagi bentuk macam ni, maksudnya ini adalah linear. So dia adalah bukan kategori factorized linear. Dia bukan kuadratik lah maksudnya. So daripada sini X kuasa 2 tambah 4X tambah 3 ni dia akan jadi factorized. Maknanya dia bukan kategori kuadratik. Factorize. Jadi sebab itulah daripada yang bentuk ni dia akan dapat X tambah 1, X tambah 3. Datang pada mana ni? Yang ni yang tadi yang kita cari tadi. So linear yang kita dapat, kalau negatif calculator dia akan dapat positif. Okay. So yang ni adalah jenis yang pertama, type 1, iaitu linear. Okay. Kemudian ni linear kan? Ni linear. So kita akan pecahkan kepada 2 lah. X tambah 1 dengan X tambah 3 sebab dia ada 2 kurungan kat ni. Okay. So atas ni kita decide dia punya variable macam saya ajar tadi, AB. Kemudian kita nak cari nilai AB. So yang ni semua adalah step partial fraction. Siapa yang tak ingat, buka balik modul matematik 1 dulu. Okay. Di mana kalau partial fraction, kalau 2 ni senang je lah, kita akan darat silang. Tapi sebenarnya konsep dia, dia sebenarnya bukan darat silang. Dia sebenarnya X tambah 1 dengan X tambah 3 ni, kita pergi daratkan. X tambah 1, X tambah 3 ni kita darat dengan A. Maksudnya dia akan dapat macam ni. Ni kan, kita alih benda ni naik ke atas. So dia akan dapat X tambah 1, X tambah 3. Dan B pun dapat je. X tambah 1, X tambah 3. Saya suka ajar macam ni pelajar. Sebab kita nak dapat tahu macam mana tinggal 6 ni sahaja. So bila kita darat kat sini, so kita boleh nampak lah dia cancel out. X tambah 1 cancel out dengan X tambah 1. Maka dia akan dapat A X tambah 3. That's why dapat A X tambah 3. Kemudian B ni pula, kalau kita cancel out yang ni, X tambah 3 dengan X tambah 3, maka dia akan dapat B X tambah 1. Okay. Jadi kenapa kita buat bentuk macam ni? Untuk kita gantikan nilai X tu supaya dapat nilai A dengan B lah. Okay, so untuk cari nilai X1 ni, yang nilai X negatif 1 dengan X negatif 3 ni sebenarnya datang daripada punca yang kita cari guna kalkulator tadi. Ataupun kalau tak cari guna kalkulator, awak ambil daripada soalan ni lah. Kalau X tambah 1, kalau X tambah 1 sama dengan 0, maka dia punya punca adalah negatif 1. Ambil dari bawah tu je lah. Ataupun X tambah 3 sama dengan 0, maka X dia, punca dia negatif 3. Okay, ambil daripada bawah ni sahaja. Okay, so ganti, maka dapatlah nilai A dia 3, B negatif 3. Okay, so selesailah. Ini step pertama. Ini daripada sini sampai sini step pertama, decomposition of partial fraction. Kemudian
awak ganti A ganti 3, B ganti negatif 3. So ganti kat tempat dia lah. Dia akan dapat sini. 3 per X tambah 1 sebab asalnya nilai A kat sini. Ada ni nilai B negatif 3 per X tambah 3. So ini kalau kita integrate macam seperti tadi lah. Dua-dua akan jadi ln. So dia akan dapat 3 ln X tambah 1 tolak dengan 3 ln X tambah 3. So dah siap jawapan dia. Okay. So step pertama dengan step yang kedua. Okay. Boleh faham tak setakat ni? Ada soalan? Boleh, madam. Faham. Okay, right. Soalan B pun sama. Okay, soalan B pun sama. Dia adalah linear factor. Tak perlu check sebab bawah ni dia dah bagi cantik dah. So kita pecahkan saja. Jadi A plus B. So cari A dia berapa, B dia berapa. Dan kita pun integrate. Dan dua-dua adalah ln sebab ini kategori linear factor. So linear factor dia tak ada polinomial lah. Dia tak ada by substitution. Dia just ada log sahaja. So 22 per 9 ni ln X tolak 4 dengan 23 per 9 X tambah 5. Okay. Alright. So saya tanya ni. Okay, kita tengok repeated linear. So repeated linear ni kategori repeated linear sebab dia ada kuasa 2. So ni adalah RL. Type yang ketiga Ni type yang ketiga. Iaitu repeated linear. Okay. So repeated linear hati-hatilah sebab dia tukar polinomial sikit situ. Okay. So pecahkan kepada 2. Satu yang berulang sekali. Satu lagi berulang 2 kali. Okay. Kemudian nak senang dah silang je. So dia akan dapat bentuk ni. So cari nilai A dengan B. Gantikan punca. Okay. Satu tu. Okay. Kalau ikutkan nak ganti punca. Kita tengok bawah ni kan. So dia akan sepatutnya X tambah 3 sama dengan 0. So X sama dengan negatif 3. That's why kita ganti punca dia negatif 3. Okay. Yang satu lagi ni kita akan pilih je mana-mana. Sebab dia tak bagi dah punca lain. So yang ni kita pilih je. Pilih selain dari punca di atas. Okay, maksudnya kalau dia bagi sini punca dia negatif 3, awak kena pilih lain daripada negatif 3 lah. 1 ke 0, kalau senang 0 lah. Tapi kalau sini dia bagi 0 dah, sini kena pilih nilai lain lah. 1 ke negatif 1 ke. Okay, supaya awak dapat nilai A dengan B. Itu je, decomposition sebab kita nak tahu dia punya pecahan ke atas ni berapa nilai dia. Okay. So bila kita tukar, dapat bentuk macam ni. Okay, so bila dapat bentuk macam ni, yang 2 per X tambah 3 ni memang akan jadi fungsi log. Sebab dia 1 per AX tambah B. Okay, so dia akan jadi log lah ataupun ln. Tapi bentuk yang ni, yang 5 per X tambah 3 ni adalah kategori polinomial. Sebab kuasa 2 ni perlu dinaikkan ke atas dulu. So bila dinaik atas, sepatutnya dia akan dapat jawapan dia macam ni. Integrate 2 per X tambah 3 tolak 5 kurungan X tambah 3. Dalam modul tak ada kan, so tulis kat sini. Negatif 2 and then dx. Sepatutnya kuasa dinaik atas dulu. Okay, lepas tu baru kita guna formula. Yang ni dia akan dapat ln lah. 2 ln X tambah 3. Absolute value kena tulis ni. Absolute value kena tulis sebab nanti nak masuk nilai dia kena positifkan. Okay, yang ni kena guna formula yang tambah 1 tu. So kena tambah 1 bahagi tambah 1. So dia akan dapat negatif 5 X tambah 3 negatif 1 bahagi negatif 1 dan tambah dengan C. Actually bawah ni negatif 1 darab 1. Siapa boleh bagi tahu datang daripada mana 1 ni? Negatif 1 ni sini. Ni yang 1 ni daripada mana? Siapa boleh tahu? Kalau 1 ni daripada mana ada 1 ni? Daripada mana 1 ni? Differentiate dalam benda. Okay, right, betul. Differentiate bahagian dalam ni X tambah 3. Kalau differentiate dapat 1. That's why 1 tu kena ada. Tapi kalau 1 dia tak payahlah tulis. Tapi saya bimbang kalau ada soalan tu 2X tambah 3. So tak nak kena ada 2 kat sini. Okay, sengaja saya tulis sini 1 supaya awak ingat bahawa 1 ni datang daripada hasil differentiate bahagian dalam. And then yang negatif 1 ni datang daripada kuasa dia. Okay. So bila kita simplify yang bahagian ni, so ni negatif 5 dengan negatif 1 dapat positif lah. So dapat positif.
Lepas tu yang negatif 1 ni dia boleh carry on ke bawah balik. Bawa balik ke bawah, so dia akan dapatlah jawapan dia macam dalam modul, iaitu 5 per X tambah 3. Kalau nak tulis 5X tambah 3 kuasa negatif 1 macam ni pun boleh juga. Tak ada masalah sebab dia turun bawah tu tak ada syarat wajib untuk kekalkan kuasa positif. Okay, so inilah kategori repeated linear yang menghasilkan polynomial punya differentiation kat bahagian belakang ni. Yang depan ni akan jadi log. Okay, example yang terakhir D pun sama. Ini repeated linear sama macam tadi. Cuma dia ada 3 kurungan kan. Yang kurungan pertama ni, yang ni dia akan jadi jawapan dia ln. Yang X tambah 1 ni dia akan jadi ln. Yang ni akan jadi linear. Okay, so dia akan kena tukar yang atas lah. Dan nak cari nilai ABC tu macam biasalah. X tambah 2 punca dia negatif 2. And then kalau X tambah 1, ada soalan. X tambah 1 punca dia negatif 1. And then yang ni kita boleh pilih selain daripada tu. Okay, so yang terakhir sebelum kita habis kelas, kita pergi pada example Tapi sebelum tu saya bagi dulu jawapan akhir. Kalau siapa yang dah buat, cuba check dapat tak sama dengan saya ni. Kita try buat dulu. Soalan mana nak buat? Soalan nombor 1 ni kategori apa ni? Linear ke, kuadratik ke, repeated linear? Soalan nombor 1. Kuadratik macam. Okey, kuadratik. Okey, kalau ikutkan X kuasa tu kuadratik. Cuba check. Awak check dulu, kena check dulu. Check guna kalkulator. A masuk 1, B masukkan negatif 7, C masukkan negatif 8. Dia dapat tak nilai X1, X2? Ke dapat I? Dapat. Kalau dia dapat, okay, X1 dia berapa X1 dia? X1 dia negatif 8. Dapat 8 Okay, 8. X2 Negatif 1. Okay, negatif 1. Jadi dekat sini soalan pertama ni walaupun nampak secara zahir dia adalah kuadratik, tapi sebenarnya dia boleh faktor menjadi linear. Maka yang ni bukan jenis kuadratik Ini adalah jenis linear. Linear. Jadi kena factorize dulu. So soalan dia kat ni dia kena buat dulu. Tak sebenarnya lain jadi hati-hatilah yang ni sebab dia kena check dulu. Sekejap. Try buat nombor 1 dulu Dia bukan jenis kuadratik, dia jenis linear. Okay. So bila dah dapat X8 dengan X8 dengan X negatif 1. So dia sebenarnya adalah integrate 3X tambah 5 per dengan X tolak 8 dengan X tolak 1, X tambah 1. Okay, jadi dia boleh factorize. Dia takkan jadi kuadratik. Okay, so yang ni akan jadi type yang pertama lah. Type 1 linear. Okay, so make sure kena ingat check dulu. Okay, kemudian kita akan tukarlah step pertama, kena tukar pada partial fraction, PF, partial fraction. So kita ambil yang tu je lah, 3X tambah 5 per dengan X tolak 8, X tambah 1. Ada 2 pecahan, iaitu satu tu X tolak 8, satu lagi X tambah 1. So atas should be constant A and B. So nak senang darab silang. Jadi dia akan dapat 3X tambah 5 sama dengan A kurungan X tambah 1 tambah B X tolak 8. Okay. So nak ganti punca yang mana punca? Kita ambil punca dia yang ni. Punca pertama adalah X tolak 8 sama 0. Jadi kena ganti X sama dengan 8. Okay. X sama dengan 8 ni nak ganti kat dalam soalan ni. So ada berapa X yang kita ada? 1, 2, 3. Ada 3 X yang kita kena ganti dengan 8. Jadi kena gantikan, so dia dapat 3 darab 8
tambah 5 sama dengan A. 8 tambah 1 tambah B. 8 tolak 8 akan dapat kosong. Macam ni lah. Okay, so kita boleh cancel out yang belakang ni. Ni cancel sebab 8 tolak 8 dapat kosong kan. Jadi dia akan dapat sini 3 darab 8, 24. Maka dapat 29 sama dengan 9A. So nak cari nilai A, pindahkan nilai 9 tu. Ni operasi biasa je lah. So dia akan dapat A dia 29/9. Baru dapat A. Next nak cari nilai B pula. Nak cari nilai B, okay, ambil punca yang kedua pula. Punca yang kedua adalah X tambah 1 sama dengan 0. So X sama dengan -1. Gantikan -1 pada X yang tanda hijau tu. So dia akan dapat 3 -1 tambah 5 sama dengan A -1 tambah 1 dan tambah dengan B -1 tolak 8. Di mana ini -1 tambah 1 akan jadi kosong. Kalau kosong maksudnya dia akan hilang lah. Tu tujuan dia kita ganti punca. Kita ganti punca ni supaya salah satu nilai dia akan terhapus. Kalau ganti nilai selain daripada punca, boleh. Tapi dia akan jadi persamaan serentak. So macam panjang lagi lah jalan kerja awak. Kalau siapa-siapa ingat lagi masa partial fraction dulu, mesti awak tahu. Okay, so yang ni dia akan dapat berapa ni? 2 sama dengan -9B. So B dia akan dapat -2/9. Okay. Jadi sekarang step pertama dah siap lah. Partial fraction awak dah siap. Sebab apa dah siap? Maksudnya awak nilai A dah habis, dah jumpa. Nilai B pun dah jumpa. Nanti nilai A dengan B ni awak kena ganti dua-dua dalam persamaan ni. Kena ganti yang asal ni. Sebab kita nak integrate. Okay, so step kedua kita nak integrate sekarang. Okay, so nak integrate, saya ambil balik yang ni tadi. Ni kita ambil. So kita letak dalam search je. So sama dengan integrate. Okay, asalnya dia adalah X tolak 8 tambah dengan X tambah 1 dx. Atas ni sepatutnya A dengan B kan. Okay. Cuma sekarang yang mana ni? Okay. Cuma sekarang nilai A dia adalah 29/9 dan nilai B adalah -2/9. Okay. Jadi sekarang saya zoom kat sini. A ni saya padam sebab kita nak tulis nilai dia tadi 29/9. Nak tulis macam ni boleh juga. Tapi kalau ada setengah pelajar, kalau dia faham sebenarnya hasil bahagi ni dia akan jadi macam ni. Dia akan dapat 29/9. Sepatutnya tulis macam ni. Tetapi sebab kita nak integrate, jadi tak perlulah nak darab ke depan tu sebab nanti dia akan jadi ln juga. Jadi saya akan buat pecahan je ke atas ni supaya nanti senang awak nak integrate. 29/9. And then B berapa tadi? B -2/9. Ada negatif ni. So negatif kena tukar kat sini. So saya padam. Ni jadi negatif. B pun tukar. So dia akan dapat tolak 2/9. Okay. So kita integrate. So ni kan sebab dia adalah linear kan. So kalau linear dia akan dapat ln lah 2. Ln 2. So dia akan dapat 29/9 ln absolute value X tolak 8 tolak dengan 2/9 ln absolute value X tambah 1 dan tambah dengan C. Okay. So ni step pertama. Step pertama partial fraction. Dan ni step yang kedua iaitu integrate. Dan yang ni dia akan dapat ln. Yang ni pun dapat ln. Okay, boleh? Ada soalan tak setakat ni? Tak ada, madam. Okay, kalau saya bagi tugasan untuk awak siapkan praktis ni ke nak tunjuk contoh lagi? Yang kedua, yang ketiga ke? Dah boleh faham ke nak terangkan lagi? Sebab kita ada example 2, ni praktis 3 dengan 4 ni. Kita nak tengok juga repeated ke kuadratik. Kuadratik mesti tak ada ni kuadratik. Boleh buat sendiri ke nak saya terangkan satu lagi contoh? Nah, madam terangkan satu lagi. Okay. Saya ambil repeated linear. Saya ambil repeated linear sebab
Yang pertama ni linear. So linear saya dah terang tadi. Okay, saya ambil satu lagi Yang ni, yang nombor 2 ni, okay, nombor 2 dia jenis dia, kalau perasan bawah ni memang dia letak X kuasa 2 tolak 1 kan. Tapi sebenarnya dia adalah linear sebab kita boleh factorize. Ini boleh factorize Kita check guna A dia 1, B dia kosong, C dia negatif 1. Nanti awak akan dapat X1 dia 1 dengan X2 dia negatif 1. Maksudnya dia boleh factorize. So bila boleh factorize, difaktorkan, maksudnya jawapan soalan 2 awak ni awak kena tulis dia sebagai integrate X tambah 1 dengan X tolak 1 di X. Maknanya atas ni X tolak 5 saling macam biasa. Okay. Jadi soalan praktis 2.7 nombor 2 bukan kategori kuadratik juga sebab dia sama macam soalan 1 kita bincang tadi. Kategori types yang kedua iaitu linear. Jadi try buat dan nanti dapatkan jawapan sama macam yang saya tunjuk ni. Nanti saya akan letak dalam WhatsApp group lah, senang. Saya letak WhatsApp group jawapan akhir ni. Okay, so saya pergi kepada soalan nombor 4 lah. Nombor 4 ni, sebab nombor 4 ni nampak macam panjang dan dia perlukan types yang ketiga, jenis yang ketiga. Kenapa? Sebab dia adalah repeated linear, kuasa 2. Okay, jom kita buat nombor 4 jap. Kalau siapa yang dah faham tu kan, bolehlah try buat and then compare dengan jawapan saya bagi tadi. Okay, nombor 4 adalah repeated linear. So, ni repeated linear ni kuasa 2. Okay. Bila dia kuasa 2, dia berulang. So, kategori repeated linear RL type 3. Okay, so step pertama kita nak tukar pada partial fraction PF. So saya salin yang kat bahagian dalam je. Integrate yang salin lagi, kita salin yang bahagian dalam je. So it should be 2x plus 1 bahagi x tolak 1 kuasa 2 2x tolak 5 sama dengan. Okey, ada berapa pecahan? Tiga. Okey, 3. Okey, 3 betul. Lepas tu kan saya nak tanya, awak akan susun yang berulang dulu ke awak susun 2x tolak 5 dulu? Ke tak kisah? 2x tolak 5 dulu. Okey, alright. Kalau siapa-siapa pelajar, dia nak tulis 2x tolak 5 dulu. Okey, memang betul dia akan dapat 3 pecahan. Sebab apa 3 pecahan? Sebab yang repeated ni ada 2 pecahan dan 2x tolak 5 ni ada 1 pecahan. Okey, so total 3. Kalau nak susun, awak boleh susun ikut mana-mana je. Kalau nak susun 2x tolak 5 dulu depan ni sekali, okey betul. Lepas tu x tolak 1 kat sini dengan yang repeated dekat belakang pun boleh. Atau nak senang cerita, kalau dia bagi yang ni kat depan, awak pun susun ikut yang bagi. X tolak 1 dulu berulang sekali, jangan letak kuasa. And then x tolak 1 kuasa 2 yang berulang. Okey. Dan yang terakhir 2x tolak 5. So boleh macam ni juga. Dia sebenarnya benda ni dia boleh berubah. Boleh berubah tu maksud saya, yang ni nak letak kat tengah ke boleh, nak letak kat belakang boleh. Ni nak letak kat belakang. Ni sini letak belakang ni ke, sini ke. Ni pun betul juga. Betul. Ataupun ni nak buat macam ni pun boleh juga. Betul je, tak ada masalah. Asalkan jangan berubah je. Jangan berubah nilai bawah tu. Okay. So saya balik pada ansal So yang ni kat depan, sini, ni kat belakang. Okay, right. Okay, so dia adalah repeated linear. So dia kan atas constant lah. So A, B, C. Okay, settle. Jadi sekarang ni kita nak kembangkan. Okay, macam saya beritahu tadi, saya lagi prefer pelajar tarik je benda ni yang benda ni semua. Tarik pergi darat dengan A, darat dengan B, darat dengan C. Senang kita nak cancel out. Jadi konsep dia akan jadi macam ni. 2x tambah 1 sama dengan atas ni. Ni kan yang x tolak 1 kuasa 2, 2x tolak 5 kan. Saya suka tulis kata ni. Sekejap, kena kecil sikit tulisan saya. Okay. Dia akan jadi x tolak 1
kuasa 2 darab dengan 2x tolak 5. Okay. Lepas tu saya suka tulis kat bawah tepi yang copy. Sini. Dan satu lagi. Sini. Okay. So kita akan nampak bahawa benda ni dia akan hilang naik ke atas darab. Jadi senang kita nak cancel out. So bila kita nak cancel out x tolak 1 ni cancel dengan kuasa dia. So dia akan dapat sini A kurungan x tolak 1 2x tolak 5. Sebab kita cancel out yang ni. X tolak 1 cancel dengan kuasa dia. Yang ni pula x tolak 1 kuasa 2 ni cancel semua. So dia akan dapat. Tapi ni depends on cara awak faham masa belajar matematik 1 dulu. Kalau ada lecturer awak ajar yang cara lagi mudah yang awak faham, follow je. Ni saya sekadar terangkan balik lah. Okay. Ni potongan belakang. Supaya benda ni betul. Kadang-kadang pelajar benda ni dah silap. Bila silap situ habis lah nilai ADC awak. Okay. So, kita dah cancel out atas ni. Yang ni cancel, yang ni cancel, yang ni cancel. So, tinggallah pasangan dia. A yang ni. B yang ni dengan C yang ni. Okay. So sekarang kita nak ganti pula punca dia. Okay. So nak ganti punca. Bawah ni dia ada 2 nilai je. So dia akan dapat ganti punca pertama, ganti punca kedua. Yang ketiga tu kita pilih je apa-apa. So kita nak ganti. Yang pertama ni kita gantikan punca dia x tolak 1. X tolak 1 sama dengan kosong. Jadi kena gantikan x sama 1. Ganti kat mana? Ni x di 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5x. So ganti ni 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana jadi kosong tu boleh cancel out terus lah. So dia akan dapat 2 darab 1 tambah 1. Okay, ganti yang sebelah kiri left hand side ganti dulu. Dan kanan ni ganti pula. So ganti dia akan dapat A 1 tolak. Okay, ataupun kan kalau tak nak ganti kat sini. Ni kan saya just bagi tahu je lah kalau awak gantikan x dia sama dengan 1. Ni kalau ganti sini 1 tolak 1 dia akan jadi kosong. So yang ni A dia semua akan jadi kosong. Jadi tak perlu ganti pun tak apa. Awak just buat kosong je. Sebab gantian 1 ni akan menghapuskan nilai A ni. Tapi B ni dia tak hapus lah B. Sebab B tu dia boleh kira. So B 2 darab 1 tolak 5. Okay, dan tambah dengan C ni kan garis 1 kan. 1 tolak 1 dapat kosong. Bila kosong darab C maka dia akan dapat kosong. Jadi kita tak perlu nak ganti panjang-panjang. Sebab yang first dengan terakhir nilai ni dapat kosong. So selesaikan yang ada nilai je lah. 2 darab 1 tambah 1 dapat 3. And then 2 darab 1, 2. 2 tolak 5 dapat negatif 3. So, dia dapat negatif 3B. Maka, B sama dengan 3 bahagi negatif 3. So, B dapat negatif 1. Okay. So, dapat nilai pertama. So, dah dapat gantian punca X1 ni, dapat nilai B lah. Kita ada satu lagi punca. 2X tolak 5. So, sambung. Sini sambung lah. So dia akan dapat 2x tolak 5 sama dengan kosong. Maka punca yang perlu digantikan adalah 5/2. Okay. So ganti 5/2 dalam kiri dulu. Ganti. So dapat jawapan dia 2 kurungan 5/2 tambah 1 sama dengan. Okay, tolong ingat 5/2 ni kalau kita ganti dekat A kat belakang ni dia akan dapat kosong. So, automatik A ni semua akan jadi kosong. Tak perlu kira. Tambah dengan, ni pun sama. 5/2, kalau ganti dekat 2x tolak 5, punca dia asal kan, dia akan jadi kosong. So, dapat kosong juga sini. Yang tak jadi kosong kat belakang ni je. Bila ganti 5/2 kat sini, dia tak akan jadi kosong. So, kena kira lah kat situ. Tambah C, 5/2 tolak 1, kuasa 2. Okay, cuba kira seorang jap. Saya nak charge yang laptop je. Tu kira dapat berapa? Dapat berapa yang
nilai sebelah kiri tu. 2/5 darab 2. Okey, dapat 6 betul. Lepas tu yang C tu apa? 5/2 tolak 1, lepas tu kuasa 2, lepas tu darab dengan C. 5/2 tolak 1 dapat 3/2. Berapa dapat? 9/25 ada. 9/25? Kuasa terus kan ada? Nah. Kuasa terus lah, kuasa terus. 9 tu betul dah. 9/4. 9/4. Okay, 9/4. 9/25 tadi. 5/2 tolak 1 dapat 3/2. Bukan 3/5. Balik kata. Tengok 2/5 tak 1. Oh, patutlah. 25 tolak 1. Ya, saya dapat yang tu. Gitu. So, dapat 9/4 C. So, nak dapatkan nilai C ni, awak bahagikanlah. 6 bahagi 9/4. So, dia akan dapat nilai C dia. Berapa? 6 dapat bagi 9. 8/3. Okay, dapat pecahan 8/3. So, dapatlah nilai C dia tu dalam bentuk pecahan 8/3. Okay, sekarang yang awak dapat ni nilai B dengan nilai C dengan gantian punca X1 dengan 5/2 sebab dia bagi bawah ni kan. Jadi sekarang ni tak ada satu lagi punca yang kita nak, bukan punca, ada satu lagi variable yang kita tak cari iaitu nilai A. Jadi selain daripada 1, selain daripada 5/2, kita gantilah apa-apa punca pun yang memudahkan untuk gantian dia. So kita ambil lah satu lagi iaitu X dia sama dengan kosong iaitu nilai lain daripada yang dah diganti. Kalau nilai dia dah ada ganti kosong, jangan ambil kosong, ambil nilai lain. So ganti kosong ni ke dalam semua sekali dengan nilai B sekali dengan nilai C yang kita dah cari tadi. Okay, so kita ganti sekarang. Okay, yang sebelah kanan ganti, kiri ganti dulu. So dia akan dapat 2 darab kosong tambah 1 sama dengan A tak tahu. Kosong tolak 1. 2 darab kosong. Okay. Tambah B tolak B lah 1. 2 darab kosong tolak 5. Panjang saya tak muat tak bawah ni. Tambah 8/3. Kosong tolak 1 kuasa 2. Macam ni. Ni gantian dia. So kalau selesai dia dapat sini 1. Ni dapat negatif 1, yang ni dapat negatif 5. So bila negatif 1 darab negatif 5 dapat 5. So kan dapat 5A. Okay, lepas tu yang ni pula, ni dapat negatif 5 darab negatif 1, maka dia akan dapat tambah 5. Yang ni dapat negatif 1 kuasa 2 dapat 1 darab 8/3. So tambah 8/3. Okay, so 5A sama dengan 1 tolak 5 tolak 8/3. Dapat negatif 20/3. So A sama dengan negatif 23 bahagi 5, maka dapat negatif 4/3. Okay, so ni jalan kerja dia. Okay, last saya nak habis nanti saya stop sampai sini lah nanti. Okay, so sekarang ni A dia dah dapat negatif 4/3, B dia dapat negatif 1, C dapat 8/3. Okay, so benda ni semua awak kena ganti dalam yang soalan atas ni, kena ganti. Okay, pastikan ganti dan sekali dengan integrate. Okay, jadi sekarang kita gantilah. So kita step kedua nak integrate. Buka integration. X tolak 1 tambah X tolak 1 kuasa 2 tambah 2X tolak 5. Okay. So ni yang asal original dia. So nilai A ganti kat sini, B ganti kat sini, C ganti kat belakang ni. Ganti satu-satu. Kalau ada negatif, letak negatif.
So A dapat negatif 4/3. So negatif 4/3. B dapat negatif 1. So saya padam ni. Negatif 1. Dan C dapat 8/3. Okey. Alright, siapa boleh bagi tahu jawapan yang pertama? Integrate. Integrate ni dapat ln tau. Sebab dia fungsi ln. Ini jadi polinomial. Ini jadi ln. Sebab dia selang-seli. Ln polinomial ln. Ikut cara susun lah. Okay, siapa boleh beritahu jawapan yang pertama? Anyone? Integrate negatif 4/3 per x tolak 1. Negatif 4/3 ln x tolak 1. Okay, right, betul. Boleh proceed lah seterusnya. Nampak boleh buat je tu. Amira. Ni. Tambah 1 per x tolak 1. Okay, betul. Dan yang terakhir Amira ni. 8/3 ln 2x tolak 5. Okay. Jawapan dia adalah 4/3 ln. Okay. Tepat dah tu, hampir tepat dah tu. Betul. Sepatutnya memang 8/3 tadi. Betul Tapi apa jadi 4 Amirul? Kenapa jadi 4? Differentiate tu bawah madam. Ya, betul, exactly. 2x tolak 5, bila kita differentiate, dia akan dapat 2. Sebab tu asalnya patutnya sini 8/3. Dah betul tadi 8/3. Tapi dia kena bahagi dengan 2. Di mana 2 ni datang daripada hasil differentiate. So hati-hati. Kalau yang macam bentuk x tolak 1, dia tak ada masalah. Sebab kalau kita bahagi dengan 1 pun, tetap dia akan dapat negatif 4/3. Cuma kalau ada perkali yang melibatkan 2x, 3x, 4x, hasil differentiate tu jangan lupa lah awak kena bahagikan dengan 8/3. Okay? So sebab itulah dia akan dapat sini 4. 4/3 ln 2x tolak 5. Dan yang bentuk ni pula sebab dia polinomial tau. So polinomial macam seterang tadi, actually yang kuasa 2 ni dia naikkan ke atas dulu. So dia naik ke atas nanti dia akan jadi kuasa tambah 1 bahagi tambah 1. Sebab itulah yang negatif ni jadi positif. Okay? Jadi cuba fahamkan contoh yang ni. And then sambung dengan buat tutorial lah. Hari Rabu nanti saya akan bincang tutorial untuk partial fraction. Sebab yang ni dia akan masuk dalam soalan test. Okay. Dan saya tak masuk definite lah hari ni sebab definite pun dia sama je. Cuma saya kena terangkan lagi. Hari Rabu nantilah kita masuk definite. Okay. Jadi kalau ada soalan boleh stay. Kalau tak ada kita bersurai. Dan sebelum tu jangan lupa boleh siapkanlah soalan ni. Nanti jawapan saya bagi dalam WhatsApp group untuk buat rujukan. Dan. Okay. Dan siapkan soalan nombor 5. Okay, buat nombor 5 sahaja.